Dan untuk mengakhiri ucapan kali ini, biarlah ana berikan sedikit nasihat kepada diri ana sendiri dan kepada kita semua berkenaan dengan sunnah. Apabila kita bercakap pasal sunnah, sebenarnya kita bercakap tentang pengabdian diri yang menyeluruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang orang-orang kita bercakap pasal sunnah, kita menjadi seperti gelombang yang berlaku sekarang ini, banyak bercakaran antara satu sama lain kerana tidak jelas dasar dan manhajnya. Apabila kita bercakap pasal sunnah, kita bercakap pasal perbuatan, pasal perkataan dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melambangkan, yang menyempurnakan pengabdian yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, kita kena merasa bahawa kita adalah orang-orang yang benar-benar mahu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, dalam segala perbuatan kita, kita mesti mengikut jejak langkah yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda merasakan kita adalah di kalangan yang bertuah kerana diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpegang dengan pegangan yang sebenar mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di dalam perkembangan yang kita masih muda sekarang ini, kita tidak boleh lupa untuk mengikut perjuangan Rasulullah SAW yang sebenar. Rasulullah SAW sepanjang 13 tahun di Mekah menekankan masalah akidah, ittifaq ulama. Kemudian barulah berbincang masalah-masalah lain. Kita melihat sudah ada timbul pergeseran sesama kita kerana tidak jelas dari segi manhajnya. Jadi anda mencadangkan supaya pihak jawatan kuasa dan juga penganjur-penganjur dan juga mereka-mereka yang memegang dasar konvensyen sunnah ini mengadakan suatu perancangan 20 tahun ke depan. Apabila kita bercakap pasal sunnah, kita bercakap pasal 20 tahun akan datang. Satu generasi. Inilah perjuangan Rasulullah SAW datang ke Mekah, tetapi penghujungnya 23 tahun kemudian. Sebab itu kita mesti pastikan dasar kita, dasar yang betul. Sebagaimana Rasulullah SAW memberi penekanan kepada akidah, maka tiap-tiap di kalangan kita pun mesti ada manhaj yang tertentu. Kita melihat bagaimana sahabat ataupun pergerakan yang terdahulu daripada kita, yang ada manhaj, dia ada kejayaannya. Maaf kalau anda terpaksa sebut ya, beberapa jemaah seperti jemaah tabligh, jemaah arkam, mereka mempunyai manhaj. Walaupun kita tidak berapa bersetuju dalam manhaj mereka, tetapi mereka mempunyai manhaj dan kejayaan mereka. Sebab itu mereka dapat melahirkan satu fikrah. Mana-mana kita pergi, kita tengok mereka satu fikrah. Tetapi di kalangan kita tidak, masih belum kita nampak satu fikrah yang baik. Oleh sebab itu, pada dasarnya mesti sama. Jadi anda mencadangkan supaya kita melahirkan sebagai contoh kitab yang mesti dirujuk oleh semua ahli sunnah wal jamaah di Malaysia yang bersama dengan gerakan tajdid, mesti rujuk kepada kitab yang sama sebagaimana yang dicontohkan oleh Datuk Abdul Ghani tadi daripada Pahang. Ada dasar. Jadi kita adakan mereka yang bertanggungjawab di kalangan kita fikirkan beberapa kitab yang menjadi dasar supaya semua sahabat kita faham, khusus dalam masalah perkara-perkara yang kita tidak boleh ijtihad, perkara-perkara yang kita tidak boleh berselisih, iaitu dalam masalah akidah. Mesti ada kitab dasar. Kita lihat, maaf saya sebut lagi, perkembangan pondok-pondok di seluruh Malaysia, mereka mempunyai kitab-kitab tertentu. Sebab itu mereka tidak lari daripada cara pemikiran yang sama. Kita, bagaimana yang kita semua faham dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ini, ataupun dalam fahaman kembali kepada sunnah ini, kita tidak boleh berbeza pendapat dalam masalah akidah.
Adapun dalam masalah fiqh kita berbeza sedikit sebanyak berdasarkan kepada dalil. Kita meraihkan perbezaan pendapat yang berdasarkan kepada dalil. Tetapi dalam masalah akidah kita tidak boleh berbeza pendapat. Oleh sebab itu carangan anak kepada convention ialah supaya difikirkan tentang manhaj yang wajib bagi semua mereka-mereka yang menjadi permulaan. Lepas tu nak tambah sendiri terpulanglah. Wallahu alam. Itulah daripada ana. Semoga Allah SWT berkati majlis kita semua. Siru bi barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.